Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas Sejarah Tahun 5 bersama saya, Cikgu As. Bagi pembelajaran pada hari ini, kita akan melihat pada unit 3, Kedaulatan Negara dicabar. Fokus kita pada hari ini adalah untuk menyatakan kesan campur tangan dan penjajahan kuasa asing terhadap pentadbiran dan sosioekonomi. Mari kita lihat apakah kesan dari segi pentadbiran akibat daripada penjajahan. Ini adalah paparan garis masa kesan daripada penjajahan dari segi pentadbiran. Okey, yang pertama adalah pembentukan negeri-negeri Selat 1826, kemudian Sarawak 1841, Borneo Utara Sabah 1881, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu 1896, Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu 1909 dan 1904. Jadi kita akan pergi satu demi satu. Akibat daripada penjajahan telah memberi kesan kepada pentadbiran. Pertama, terbentuknya Negeri-Negeri Selat 1826 yang terdiri dari 3 negeri, iaitu Negeri Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Okey, untuk senang ingat, kita boleh buat ringkasan PPMS Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Ketiga negeri ini merupakan tanah jajahan mahkota. Apa itu tanah jajahan mahkota? Tanah jajahan mahkota adalah negeri yang diperintah langsung oleh British. Negeri-negeri selat ini ditadbir oleh Gubernur. Pentadbiran yang seterusnya adalah Sarawak 1841. Terbentuknya pemerintahan monarki iaitu pemerintahan beraja. Pemerintahnya dikenali sebagai Rajah Putih. Sarawak telah dibahagi kepada 5 bahagian yang ditadbir oleh residen. Residen atau penasihat hanya bertindak sebagai penasihat sultan atau raja. Pemerintahan Negeri Sabah pada tahun 1881 menerima arahan pentadbiran sepenuhnya dari Lembaga Pengarah Syarikat Borneo Utara British di London. Negeri Sabah diketuai oleh Gubernur. Pada tahun 1896, terbentuknya Negeri-Negeri Melayu Bersekutu yang terdiri dari negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ditadbir oleh residen British. Residen British tidak boleh campur tangan dalam dua perkara iaitu hal ehwal agama dan juga adat istiadat Melayu. Residen British hanya bertindak sebagai penasihat sultan atau raja. Untuk senang mengingat negeri-negeri ini, kita boleh buat ringkasan PK, SNPG, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu 1909-1914 terbentuk dari negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis. Pada tahun 1914, negeri Johor telah memasuki negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu ini diuruskan oleh penasihat British yang bertindak sebagai penasihat sultan atau raja. Ini adalah jadual ringkasan daripada kesan terhadap pentadbiran. Sekarang mari kita lihat kesan dari segi ekonomi. British memperkenalkan beberapa perubahan baharu yang bertujuan untuk mengeksploitasi kekayaan hasil bumi dan sumber alam.
Akibat daripada perubahan tersebut, telah wujud beberapa kesan dari aspek ekonomi, iaitu perkembangan industri perlombongan, melibatkan biji timah dari Tanah Melayu, emas dari Sarawak, arang batu dari Sabah. Kemudian, perkembangan dari segi pertanian komersial yang melibatkan perdagangan ekspor, sumber kelapa sawit, tebu, kopi dari Tanah Melayu, lada hitam dari negeri Sarawak, tembakau dari negeri Sabah. Juga telah membentuk perkembangan dari segi penanaman getah. Estet getah telah dibuka, contohnya dua syarikat Eropah iaitu Guthrie dan British North Borneo Company. Seterusnya juga telah membawa kepada sistem perbankan moden, iaitu dua bank telah diperkenalkan melibatkan Mercantile Bank 1859, Chartered Bank 1888. Kedatangan penjajah juga telah memberi kesan kepada sosial. Mari kita lihat apakah kesan-kesannya. Kesan daripada penjajahan telah membawa kepada perkembangan sosial, iaitu pembentukan masyarakat majmuk, kesan dari kemasukan pekerja negara China dan India. Kemudian, perkembangan bandar baharu, muncul pusat pentadbiran, perdagangan dan pelabuhan. Contohnya Kuala Lumpur, Ipoh, Taiping, Seremban, Sibu, Jesselton iaitu Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau. Seterusnya juga telah membawa kepada perkembangan sistem pendidikan. Sistem pendidikan ketika itu menggunakan vernacular iaitu bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Pada ketika itu juga, sekolah Inggeris telah dibina di kawasan pekan dan juga bandar. Pendidikan peringkat maktab telah diperkenalkan bagi melatih guru. Kedatangan penjajahan juga telah memberi kesan kepada sistem pengangkutan dan perhubungan. Jalan kereta api dan jalan raya telah dibina bagi memudahkan hasil bumi dihantar ke pelabuhan. Sistem pos, telefon dan juga telegraf telah diperkenalkan. Perkembangan perkhidmatan kesihatan juga, iaitu pembukaan hospital dan juga dispensari, iaitu tempat mengambil ubat. Eksploitasi iaitu mengambil kesempatan terhadap sesuatu untuk keuntungan sendiri. Dari penjajahan iaitu eksploitasi sumber bahan mentah oleh penjajah sebenarnya telah menyedarkan kita betapa pentingnya kedaulatan dan kemakmuran negara dipelihara. Kita perlu tahu bahawa segala kesan pentadbiran, sosial dan ekonomi yang wujud adalah untuk kepentingan pihak penjajah semata-mata. Okey, cikgu rasa cukup setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.